kami dan mengapa bisa jadi kalau dari itu kita kita Masya Allah. Kunci loker tu dekat laci tu. Ustaz repair dah? Boleh. Okey. Tak ada soal Fatihah kan? Fatihah dulu. Fatihah, Asyam. Sambung terus. Agak-agak rukun-rukun lah. Sambung dia. Sambung sejam, sebab sejam. Mana boleh keluar 20 minit, 20 minit kan? Okey. 20 minit. Baik. Okey, ready, stand by. 5 4 3 2 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah syukur kepada Allah SWT pada kali ini kita dapat menyambung lagi, berbincang lagi. Mudah-mudahan perbincangan ini menambahkan iman, tuan-tuan. Kerana Nabi SAW telah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihim rahmah wa ghashiyatuhum sakinah wa hafathumul malaikah." Tidaklah berkumpul satu golongan di rumah Allah untuk membincangkan ayat-ayatnya, melainkan Allah mempunyai dua mereka ini satu sisi rahmat di sisinya. Yang kedua Allah beri sakinah untuknya. Yang ketiga Allah beri kepada mereka kelebihan doa para malaikat. Yang keempat Allah menyebut dalam mereka di sisi yang dua-duanya yang mulia. Jadi mudah-mudahan dalam pertemuan kita dapat memberi kepada kita kekuatan, keimanan, kesuburan beriman, beriman dengan pokok Tuhan. Jadi surah yang pertama yang kita akan kita pada kali ini adalah surah Al-Fatihah. Jadi kita baca dengan tuan untuk surah yang ini, surah yang mulia ini, dan kemudian kita akan lihat sama mutiara, permata, panduan yang dimukakan sebagai tadabbur surah yang istimewa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pengarah Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengarah dan Maha Penyayang. Begini hari pembalasan hanya kepada Engkau lah tempat kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Tunjukkan kami jalan lurus, iaitu jalan orang yang memberi nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang mengingkari, bukan juga jalan orang yang sesat. Jadi muslim-muslimat apabila dikasih sekalian, kita dapat lihat ayat yang indah daripada surah Al-Fatihah ini. Surah yang kita baca berkali-kali dalam sehari hidup kita. Tengok ya, 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isyak, rakaat semua kita baca surah Al-Fatihah. Itu sebab surah Al-Fatihah dipanggil sebagai As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani makna 7 yang berulang-ulang. Maksud berulang ni, kebanyakan para ulama menyatakan dia dibaca berulang-ulang dalam salat. Yang kedua mengatakan dia turun beberapa kali. Wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. Itu juga merupakan sebagian pendapat sebagian daripada para ulama. Jadi muslim-muslimat alhamdulillah dikasih sekalian, bila kita mengkaji bersama surah Al-Fatihah ini sesuai dengan namanya pembukaan. Ya, dikatakan bahawa keseluruhan Al-Quran terdapat dalam surah Al-Baqarah. Dan apa yang terdapat surah Al-Baqarah terdapat dalam surah Al-Fatihah. Dan semua yang terdapat dalam Fatihah ini umumnya, ibunya terletak pada perkataan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, mari kita perhatikan sesuatu perkataan ini dalam masa yang terbatas ini untuk menjadi renungan kita bersama. Kita tahu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengarah dan Maha Penyayang. Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim ini istiqaq dari perkataan Rahmah. Jadi Rahman wazannya adalah fa'lan, Rahim wazannya fa'il. Kalau kita sebut perkataan Rahman itu kan, ia merujuk kepada kata kebanyakan para ulama itu merujuk kepada kasih sayang Allah yang tidak bertepi untuk semua makhluk, baik yang muslim ataupun ghairi muslim, untuk makhluk yang hidup, untuk pokok-pokok, untuk binatang, semua termasuk dalam Ar-Rahman. Sebaliknya Ar-Rahim, Ar-Rahim ini adalah khusus untuk orang-orang beriman di akhirat nanti sahaja. Ya, jadi kata Ar-Rahman ini kadang-kadang dirujuk juga kepada manusia. Dahulu pada zaman Nabi SAW ada seorang yang mengaku menjadi Nabi, namanya Musailimah Al-Kazzab. Musailimah ini dipanggil juga dengan nama Rahman, Yamamah. Dia berada di tempat nama Yamamah, orang panggil Rahman Yamamah. Mungkin ada seorang dipanggil Rahman, mungkin seseorang dipanggil Rahman pada masa itu. Tapi sebenarnya Rahman ini khusus untuk Allah saja, tuan-tuan. Rahim boleh dipakai kepada manusia. Itu sebab kita baca di hujung surah At-Taubah yang digalakkan untuk kita baca dalam kitab
Al-Askar sebagai contoh menyatakan bahawa siapa yang baca ayat akhir surah At-Taubah itu akan dapat perlindungan daripada Allah dari segenap bencana, malapetaka, benda yang tidak elok, musibah sepanjang harinya, iaitu Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sebelum ayat itu ayat muji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka Nabi diberikan sifat oleh Allah, sifat yang sama dengan sifatnya. Ya? Tapi kalau Rahman tidak sesuai diberi kepada manusia. Rahim boleh diberi kepada manusia. Latif boleh diberi kepada manusia. Tapi ada perkataan yang ada nama Allah yang tidak sesuai untuk diberi kepada manusia langsung. Macam contoh Rahman itu. Rahman, Rahim datang dari Ar-Rahman. Rahman adalah menunjukkan kepada kasih sayang untuk semua makhluk di dunia. Rahim kasih sayang khusus untuk orang beriman di akhirat nanti. Daripada banyak nama-nama Allah, kenapa permulaan ayat disebut Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa kita tidak menyatakan Bismillahirrahmanirrahim Ghafur, Bismillahirrahmanirrahim Khabir, Bismillahirrahmanirrahim Hakim? Kenapa tidak begitu? Kenapa Bismillahirrahmanirrahim? Antara jawapan yang menarik dikemukakan oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Tawri Sya'rawi, seorang ahli tafsir yang terkemuka dari Mesir, almarhum mufassir yang hebat ini berkata, kerana Allah SWT hendak engkau mengamalkan sifat rahmah ini dalam segenap urusannya, setiap kerjanya. Jadi bila kita nak mandi kereta, waktu pagi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak masak, wahai kaum isteri, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak menghantar anak pergi sekolah, kita ucap Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak memulakan kerja, Bismillahirrahmanirrahim. Kerana kita nak pinjam sifat Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim Allah ini dalam segenap aktiviti kita. Umpamanya kita bawa kereta, menepati, kita menghormati sistem jalan raya contohnya. Lampu hijaunya, lampu merahnya, lampu merah berhenti, lampu oranye tak ada ready untuk berhenti. Bukan lampu oranye, lajukan kenderaan. Dah tak pasal-pasal kita bawa kereta dengan laju, tuan-tuan, langgar pula orang delivery, pembawa motosikal ni nak menghantar makanan, dia pun nak cepat, kehidupannya sangat terbatas, pendapatan resourcesnya. Tiba-tiba sampai berita kepada keluarganya bahawa ayah itu aksiden, dilanggar orang. Tuan-tuan tak fikir ke tuan-tuan? Jadi bila kita sebut perkataan Bismillahirrahmanirrahim ini, kata Syekh Al-Imam Muhammad Tawri Sya'rawi, kita meminjam sifat Allah dalam segenap tindak tanduk kita, adanya kasih sayang. Kita doktor, Bismillahirrahmanirrahim, aku merawat pesakit ini, tapi dalam masa yang sama tidaklah salah untuk aku cadangkan dia memiliki ubat, pakai ubat ini. Aku tidak mengambil kesempatan padanya, kerana dalam segala tutur cara kita, budi bicara kita, amalan kita, aktiviti kita, kerja kita bermula dengan yang ada pada Allah untuk kita jelmakan dalam kehidupan seharian kita. Jadi itu maksudnya tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu terjemahan kita bahasa Melayu. Tapi kalau kita lihat Ar-Rahman wazannya fa'lan, Ar-Rahim wazannya fa'il. Kalau orang belajar bahasa Arab, fa'lan merujuk kepada mubalaghah, itu juga Rahim. Fa'il merujuk kepada mubalaghah, sifat yang sangat tinggi, mempunyai nilai ekstra. Kalau perkataan Rahim, sayang, penyayang, tapi kalau Rahim, Maha Penyayang. Rahman, Maha Penyayang, Maha Pemurah. Baik tuan. Kemudian Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Maknanya segala puji bagi Allah. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan alhamdu adalah merujuk kepada istighraq. Makna istighraq ni merujuk kepada segala pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin. Rabb ni datang dari perkataan yang tadinya tarbiyah. Kalau bahasa Arab panggil anak tiri, bagi seorang lelaki berkahwin dengan seorang perempuan, perempuan itu punya anak, maka sebelum berkahwin dia dah berkahwin dengan sebelumnya dengan seorang lelaki, dapat anak contohnya, maka anak itu dipanggil Rabib. Macam dipanggil Rabib. Rabib ni berarti anak tiri. Macam Nabi SAW ketika Nabi berkahwin dengan wanita yang mulia namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah sedang memiliki anak daripada suami yang terdahulu namanya Abu Salamah, maka anak itu dipanggil Rabib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya yang dididik oleh Rasulullah SAW. Ada satu hadis ketika Nabi makan bersamanya, Nabi bersabda kepadanya, Samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Nabi pesan kepada anak tiri baginda SAW itu, saya mulakan dengan Bismillah, makan dengan tangan kanan, makan yang paling dekat dulu, jangan gerojoh. Jadi ini adalah Rabib. Jadi perkataan Rab ini merujuk kepada, kalau kita rujuk kepada manusia, ia adalah merujuk kepada Tuhan.
Tapi kalau merujuk kepada Allah yang merupakan satu sifat pengasih, penyayang, sifat yang diberikan oleh Allah Taala kepada, dicurahkan kepada manusia dengan berbagai kelebihan. Kerana dalam ayat ini bila Allah menyatakan alhamdulillahirabbil alamin, maha suci Allah pemilik sekalian alam. Rabbil alamin. Alamin ini merujuk kepada semua perkara, semua makhluk yang dijadikan olehnya, semua benda yang ada di atas muka bumi, melainkan Allah SWT dipanggil sebagai al-alamin. Jadi ayat ini mengatakan bahawa segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang memiliki sekalian alam. Kemudian diulang lagi Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah lagi maha pengasihani. Mengulang dua sifat Allah ini bagi menunjukkan kepada kita keperluan untuk kita mengamalkan sifat pengasih, sifat penyayang Allah ni dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Malik Yaumiddin. Malik berarti raja. Kalau kita kata Malik, dua-dua betul, tuan-tuan. Malik Yaumiddin betul, Malik Yaumiddin betul. Kalau sebut Malik maknanya raja. Kalau sebut Malik wazan li fa'il merujuk kepada yang memiliki. Allah SWT menekankan perkataan Malik. Kalau kita perhatikan, tuan-tuan yang mulia sekalian, tak semua raja yang ada di atas muka bumi ini memiliki, dan tak semua yang memiliki itu adalah raja. Faham tak maksud saya? Malik wazan dia fa'il, dia bermaksud memiliki. Kalau Malik dia merujuk kepada fa'il, dia merujuk kepada raja. Tuan-tuan dengar baik saya kata, tak semua raja itu memiliki, dan tak semua yang memiliki itu raja. Saya memiliki kereta, memiliki rumah, memiliki apa lagi, anak-anak, tapi saya bukan raja. Dan raja yang ada di dunia pun sebahagian daripada mereka tidak memiliki. Ada setengah raja yang hanya menjadi simbol sahaja kepada sebuah negara, dia tidak memerintah. Maka tuan-tuan, bila Allah tekankan Maliki Yaumiddin, Allah memiliki hari kiamat. Din ini dipanggil dengan nama hari agama, kerana din adalah hari yang maksud hisab juga. Inna lamadinun. Kata firman Allah SWT menceritakan orang kafir di akhirat nanti, bahawa mereka berkata kami akan dihisab. Jadi din ini satu maknanya merujuk kepada agama, makna lain merujuk kepada hari hisab. Kenapa Allah tekankan hari agama Malik Yaumiddin, yang memiliki ataupun raja pada hari agama? Kenapa Allah tekankan? Sedangkan hari ini pun Allah miliki, hari esok pun Allah yang menentukan, hari semalam pun milik Allah SWT, bukan milik kita. Tetapi bagi menunjukkan kepada kita bahawa hari kiamat merupakan hari yang menggusarkan ramai pihak, hari yang mana manusia memang tidak ada kontrol langsung kepada dirinya dan orang kelilingnya. Maka penekanan itu bagi menunjukkan kedahsyatan dan tersebut untuk kita buat persiapan sebelum kita kembali kepada Allah SWT. Jadi tidak hari kita baca ayat itu, tuan, sepatutnya menimbulkan dalam kita rasa pasrah, ubudiyah, tawaduk, khudu', istislam kepada Allah SWT. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Engkau lah yang kami sembah dan Engkau yang kami minta pertolongan dan pilihan. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, tuan, ini menunjukkan kepada satu bentuk hasr. Maknanya satu bentuk ayat yang menunjukkan kepada pentingnya untuk kita faham Allah SWT lah tempat kita beribadah, Allah lah tempat kita minta pertolongan. Kalau sebut na'budu iyyaka ataupun na'buduka, nasta'inu bika, maka maknanya tidak kuat, tuan. Tapi kalau kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan Engkau tiada lain yang aku sembah dan Engkau yang akan minta pertolongan. Jadi kita dah mentaati perintah Allah, baru datang tempat untuk berdoa. Ihdinas siratal mustaqim, petunjuk ke jalan lurus. Ingat, tuan, umpama sesuatu yang dilakukan sekalian dalam hidup, jangan jadikan kita nak minta dulu baru kita nak taat Allah kemudian. Seperti kata setengah orang jahil, orang yang tak ada ilmu, saya nak isteri yang cantik, berita yang hebat, yang serba boleh, semua sebagainya. Nanti saya dapat, saya taatlah kepada Allah. Tak perlu minta begitu. Engkau kena taat Allah dulu, barulah engkau minta kepada Allah apa yang kau nak. Biarlah saya jadi kaya, ya Allah, saya jadi kaya nanti saya boleh bagi infak, saya buat masjid, saya berikan kapet baru, saya bantu orang susah, saya bantu orang tak ada beasiswa. Nanti kalau saya kaya nanti saya taatlah padamu, saya sembahyang lima waktu. Tak boleh, tuan-tuan. Kita kena taat kepada Allah dan Guru. Kemudian barulah kita layak untuk minta kepadanya apa yang kita inginkan. Itu adab kita dengan Allah SWT kepada surah Al-Fatihah. Kemudian surah Al-Fatihah an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, iaitu jalan orang yang memberi nikmat ke atas mereka, bukan jalan orang yang bukan jalan sesat. Jumhur para ulama ahli tafsir mengatakan ayat yang masukkan di sini adalah kita berkata kepada Allah itu jalan orang yang diberi nikmat
صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Ya Allah, sebut surat itu jalan orang yang Allah nikmat ke atas mereka, jalan para siddiqin, para syuhada, para salihin. Bukan jalan orang yang kau bukai, bukan jalan mereka yang sesat. Kita mohon kepada Allah selamat daripada jangan ikut kumpulan Yahudi dan juga Nasara. Orang yang dimurkai adalah golongan Yahudi dan orang yang sesat adalah orang Nasara. Kerana orang Yahudi mengetahui perkara kebenaran tapi tidak mengikutinya. Orang Nasara pula, Kristian pula adalah mereka yang tersesat kerana mereka tidak mahu mencari ilmu yang betul. Mereka sesat dalam kejahilan mereka. Maka Allah mengajar kita dalam hal ini supaya menjadi golongan yang selamat dengan cara meminta kepada Allah pimpinan, bimbingan, doa. Ya, tuan-tuan hati dan dikasih sekalian. Ini adalah satu jalan lurus kalau kita pelajari ilmu fizik. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah jarak yang paling dekat di antara dua titik. Jalan yang paling hampir di antara dua titik. Jadi bila kita melalui jalan lurus ini, berarti kita akan selamat daripada masa yang dibazirkan, kos yang mungkin habis, tenaga yang dihabiskan. Kita dah letak satu GPS yang jelas. GPS aku akhirat. Sekali-sekala aku melencong turun, aku balik semula ke atas garisan yang lurus. Seumpama kita nak balik ke satu tempat lah tuan-tuan, kita pun naik highway, pakailah Waze ke GPS ke kan. Mungkin dalam perjalanan kita penat, nak berhenti makan, nak pergi ke bilik air, nak sembahyang dan sebagainya. Lepas tu kita naik semula supaya kita sampai pada waktu yang kita target. Maka demikianlah dalam kehidupan, bila kita telah meletakkan satu GPS untuk akhirat, kadang-kala kita lalai, kita kembali kepada Allah, minta kepada Allah bantuan, minta kepadanya petunjuk, minta kepada bimbingan. Antara doa Nabi SAW yang Nabi anjurkan kepada kita, paling banyak Nabi amalkan kepada Ummu Salamah yang saya cerita sedikit tentang Ummul Mukminin tadi. Doa Nabi, Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Tuhan yang bolak-balikkan hati, tetapkan hati dalam agamamu. Wahai Tuhan yang bolak-balikkan hati, tetapkan hati dalam agamamu, ketaatan kepadamu. Sekian tuan, kita berdiri rehat sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد, Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana pada kali ini kita dapat menyambung lagi kita tadabbur kita dalam kuliah pada kali ini. Saya bawa kepada tuan renungan daripada surah Al-Duha. Surah Al-Duha bukan surah yang tidak asing kepada kita, yang merupakan surah yang diturunkan oleh Allah SWT pada zaman Makkiyah, sebelum Nabi kita telah berhijrah ke Madinah. Jadi dipanggil dengan nama Makkiyah bukan merujuk tempat sebenarnya, tapi merujuk pada zaman, pada waktu. Jadi sebenarnya perkataan Makkiyah berarti surah yang turun sebelum hijrah. Madaniyah surah yang turun selepas hijrah. Walaupun bunyi Madinah, Madaniyah yang macam Madinah, tempat bagi sebenarnya tidak seperti tempat. Ia merujuk pada waktu turun. Apa-apa yang turun sebelum hijrah kita panggil Makkiyah, apa-apa yang turun selepas hijrah kita panggil sebagai Madaniyah. Dalam klasifikasi ditentukan para ulama dalam ulum Quran. Jadi surah Al-Duha ini sebagai dulu tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal-akhiratu khayrun laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna fa'amma al-yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Penyayang, demi waktu duha ketika matahari naik setinggi segala dan dari malam bila telah sunyi, Tuhan tidak meninggalkan engkau wahai Muhammad dan tidak pula membencimu. Semuanya kesudahan itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan, dan semuanya Tuhan pasti memberikan kodenya kepadamu sehingga kau rela berpuas hati. Bukankah dia mendapatimu seorang yang dilindungi? Bukankah dia mendapatimu sebagai dalam kebingungan dan diberikan kepada petunjuk? Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan dan dia memberikan kepadamu kecukupan. Maka terhadap dia janganlah engkau berlaku sewenang-wenangnya, dan terhadap apa yang terhadap orang yang minta janganlah engkau memberinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau syukuri, hendaklah engkau nyatakan rasa syukur. Jadi kata para ulama tafsir pada ayat ini diturunkan oleh Allah Taala sebagai surah ini sebenarnya pernah berlaku satu waktu yang mana Nabi SAW tidak didatangi oleh wahyu, tidak didatangi oleh Jibril untuk satu masa yang panjang. Jadi Nabi Muhammad SAW menjadi sedih. Jadi ayat ini turun untuk mengobati merawat perasaan tersebut dalam diri Nabi SAW. Tambah juga kecaman dan juga tindakan-tindakan zalim yang dilakukan oleh Abu Sufyan kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi tidak terkecuali. Jadi kalau kita perhatikan tadabbur kita memperhatikan ayat ini, Allah menggunakan duha dan juga waktu malam bila dia sunyi. Kata Syekh Dr. Fadil Samari, ini profesor agama dan kepala Lamasan bayan yang terbentuk dari Iraq, beliau kata bahawa kalau kita perhatikan struktur surah Al-Duha ini, dia menunjukkan kepada kita satu waktu yang pendek. Duha itu pendek kan? Katalah dulu kalau pagi sampai pukul 12 hari 4 jam. Dibandingkan dengan pagi hari itu daripada pukul 8 pagi sampai pukul 7 petang. Panjang kan? Maka Allah mengambil satu ketiga yang awal sahaja waktu pagi itu bagi menunjukkan kepada Nabi SAW tentang waktu keceriaan, waktu kegembiraan, waktu keseronokan. Bayangkan kalau seseorang kita pergi kerja, pagi semangat, pakaian bercantik lagi, emas, bertenaga, walaupun sarapan. Jadi biasanya waktu duha ini lumrahnya merujuk kepada waktu yang penuh dengan keseronokan, waktu yang penuh dengan kebaikan, waktu yang penuh dengan kebahagiaan. Jadi kemudian mulai dia saja dan waktu malam bila dia merangkak datang saja hanya merujuk kepada muda datang, waktu yang awal daripada malam. Jadi itu sebenarnya aktivitas sosial ini merujuk pada kita kata setengah tafsir Dr. Fadil Samari ini bagi memberikan satu keceriaan kepada Nabi kita SAW terhadap tekanan yang baginda SAW alami. Dan seterusnya Allah mengatakan Allah tidak meninggalkan engkau langsung wahai Muhammad SAW, dan Allah SWT tidak pula membencimu. Kataan ma wadda'aka, wadda'a ini merujuk kepada bahasa Arab, biasanya merujuk kepada perpisahan di antara dua orang yang berkasih sayang, dua orang yang rapat. Contoh tuan-tuan yang berkasih, seorang ayah wadda'a al-abu abna'ahu lil haji, seorang bapa
mengucapkan selamat tinggal buat anak-anaknya kerana nak pergi menghadiri ibadahnya. Jadi wadda'a menunjuk kepada satu perhubungan yang ada di antara manusia yang sangat rapat. Kemudian berlaku taudi', wadda'a menunjuk taudi'. Maknanya Allah SWT bercerita di sini, Allah tidak meninggalkan kau wahai Muhammad. Dia suruh bahasanya tuan-tuan menunjuk kepada kesempurnaan hubungan Allah dengan Nabi yang sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak meninggalkan kau sedikit pun wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang menjadi motivasi kepada baginda Islam di atas fitnah dan juga kata-kata buruk golongan musyrikin bahawa Nabi Islam tidak lagi dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wama qala. Kata qala ni pula bila kita lihat dari sejarah bahasa Arab, kenapa Allah tak sebut ini? Qala. Kenapa Allah tak sebut? Sebagaimana wadda'aka, ya maf'ul bihi itu bercantum dengan fi'il muta'addi ma wada'a itu. Tapi kenapa dia di dalam wa ma qala Allah tidak sebut qalaka? Kalau kita faham bahasa Arab Allah tidak meninggalkan kau wahai Muhammad dan tidak membenci. Kenapa Allah tak sebut Allah tidak meninggalkan kau wahai Muhammad dan tidak membencimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayat ini kalau kita belajar bahasa Arab, ini satu uslub, satu gaya bahasa Arab yang mana bila perkataan itu bersifat positif, Allah kenakan kepada Nabi yang SAW. Dan bila dia bersifat negatif, Allah hilangkan nama Nabi itu kerana dia sudah difahami. Itu dipanggil mahzub nilai, ada satu matlamat di sebagai hazafnya sesuatu bagian di situ. Macam bahasa Arab, bahasa Melayu pun sama juga. Kalau orang tanya dari kita, siapa namamu? Kita tak perlu jawab, nama saya Hasan, nama saya Fatimah, tak perlu. Kita terus jawab Fatimah atau Hasan. Tak perlu pengulangan perkataan bahagian subjek itu, nama saya tak perlu. So terus sebut Hasan atau Fatimah. Maka dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab juga terdapat versi seperti itu, variasi pendekatan ini, usul ini adalah bertujuan untuk mengelakkan sebarang bentuk negatif itu ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sebut ma wadda'aka, Allah tidak meninggalkan engkau wahai Muhammad, Allah tidak membenci. Maknanya kepada Nabi kita salam, tapi tidak perlu semua perkataan ma qala. Kerana tempat dalam gaya bahasa kita berhubung berkomunikasi dengan manusia pun kita kena lihat ulang. Bukan itu. Kerana Allah sebut dalam Quran, qaulan karimah lain daripada qaulan baligha, lain daripada qaulan maysura. Ini menunjuk kepada pendekatan dalam bercakap juga. Kita bercakap dengan seorang ahli bisnes, saya cakap direct, contohnya orang bisnes minta simpan mati. Kalau kita bercakap dengan ayah kita, jangan cakap ayah lembut-lembut. Kalau kita bercakap dengan anak-anak kita, mungkin kena menggurau-gurau. Ini tadabbur yang penting terhadap ayat-ayat Allah SWT. Itu sebab Syekh Qutb rahimahullah menulis sebuah buku bertajuk At-Taswir Al-Fanni Al-Quran Al-Karim, yang menunjuk kepada bagaimana hebatnya bahasa Al-Quran. Kalau kita faham, penggunaan bahasanya sangat tebal, sangat luar biasa. Jadi itu ijaz, nilai-nilai ijaz, mukjizat yang sangat hebat pada penggunaan perkataan-perkataan Al-Quran, tuan-tuan. Jadi dalam konteks ayat ini Allah menyebut Allah tidak meninggalkan kau wahai Muhammad sallallahu dan tidak membenci. Cukup sekali itu. Tak perlu sebut perkataan membenci. Ya, tetap kita dikasih sekalian. Seterusnya ayat yang keempat, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Walaupun di dunia kau dikecam, kau ditindas sebenarnya wahai Islam, tapi akhirat itu lebih baik untuk kamu sebenarnya. Jadi janganlah kamu sedih, jangan kamu hati. Kerana mana-mana orang yang pernah hidup dalam kesusahan di dunia tapi dia sabar dan kesusahan tersebut, nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surga. Walaupun baru sekejap masuk ke dalam surga itu, tuan-tuan, baru sedikit Allah tanya kepada Al-Quran, kau pernah hidup susah? Tak pernah, kan? Padahal di dunia 80 tahun kamu hidup dalam kesusahan dan jadi sabar. Maka nikmat yang dirasai ketika dalam surga itu, walaupun sesaat cuma mengumpulkan semua nikmat, semua kesusahan yang lagi 80 tahun begini. Begitu disebut. Ada seseorang hidup di dunia dengan kemewahan, tapi kemewahan yang merupakan yang haram. Maka nanti dia benarkan ke neraka, baru sesaat dia benarkan ke neraka itu, Allah tanya kepadanya pula, kau pernah senang tak? Kalla ya Rabb, demi Allah, Tuhan tak pernah senang. Padahal ketika di dunia dahulu hidupnya penuh dengan kemewahan. Jadi sesaat kehidupan di akhirat itu dalam neraka melupuskan segala bentuk kemewahan, kesenangan, kebahagiaan yang seseorang itu nikmati ketika di dunia. Tak bahala tuan hidup melakukan kesalahan kepada Allah, walaupun seorang boleh hidup 1 tahun dan tak boleh hidup 1 tahun. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun.
Sebenarnya 1000 tahun, 100 tahun yang kamu lalui, ibarat dari sisi Allah itu seumpama sehari sahaja di dunia. Jadi kalau kita bayangkan orang hidup 1 tahun, sehari akhirat, 1 tahun ada 24 jam kan? Kita bersama-sama ini. Satu hari 24 jam. Allah umpamakan orang hidup kat dunia itu umpama 1 hari akhirat. 100 tahun kat dunia 1 hari akhirat. Maknanya kalau kita disahkan, seorang itu di hari akhirat hidupnya cuma 2 jam 4 minit. Kepala kita tuan untuk bermaksiat 2 jam 4 minit, hidup sekejap 2 jam macam kalkatu, macam lama-lama dalam tempoh yang pendek itu. Kemudian dapat kenikmatan dan semua yang haram untuk menderita selama-lamanya ke akhirat, yang mana hari akhirat itu lebih panjang, lebih berlanjutan. Sarmadi abadi baru tuan khalidina fiha, kekal di Allah dunia. Kita kena sacrifice satu jam ini nilainya satu tahun macam 2.4 jam tadi untuk dapat kehidupan yang lebih kekal, kekekalan, berterusan, kenikmatannya. Maka begitulah logik untuk kita faham dari sudut umur akhirat depan. Baik, walasawfa yu'tika rabbuka fatarda, Allah akan beri kepadamu wahai Muhammad sehingga kau redha. Alam yazika yatiman fa'awa, Nabi merupakan anak yatim, lalu Allah beri bimbingan kepada baginda Islam, itu bagi nasirah, baginda lahir ayahnya sudah pun wafat. Kemudian pada usia yang muda ibunya pula wafat, datuk menjaga datuknya pula wafat, pakciknya yang jaga pakciknya pula wafat dalam usia ketika mendapat benteng pertahanan dakwah oleh Abu Talib. Tiba-tiba Abu Talib bila wafat dan Nabi dihiburkan oleh Allah SWT dengan membawa baginda kepada Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah satu kegembiraan, ketenangan, kelapangan hati buat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan, sebenarnya Allah jelaskan bahawa dia dhalan fahda. Dahulu wahai Muhammad, sebelum datang Islam, kamu hidup dalam kebingungan yang sedang Allah beri hidayah kepadamu. Jadi apa yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah menunjuk kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita tuan-tuan, wa wajadaka a'ilan fa'agna, kamu dahulu miskin lalu Allah kayakan kamu. Kaya yang maksudkan sini bukan kaya harta semata-mata tuan, jangan kita tersilap fahamnya. Kerana ramai orang yang berfikir tentang kaya ini, mereka bayangkan harta berlombok-lombok, bertimun-timun, hidup dengan kereta mewah. Itu satu nikmat. Tapi apalah artinya nikmat sedemikian kalau dia tidak memberikan ketenangan, kebahagiaan kepada seseorang tuan. Orang-orang bijak berkata, semua orang boleh beli rumah, tapi tak semua orang boleh dapat. Semua orang boleh beli rumah, tapi tak semua orang boleh beli tempat tinggal. Itu semua orang boleh dapat house, tapi tidak ramai yang dapat home, itu OMB. Kerana ia mempunyai perbezaan tentang individu. Semua orang boleh mencari kebahagiaan yang disangkakan pada wang, tetapi dia tidak dapat. Kerana kebahagiaan itu adalah satu terletak dalam hati. Maka balik kepada nikmat yang Allah berikan kepada Nabi kita salam. Kekayaan yang maksudnya ini bukan semata-mata kekayaan yang bersifat duniawi yang kita nampak kebendaan. Bahkan Nabi kita salam tidur di atas pelepah kurma sampai berbekas pada jasad Nabi, birat-birat namanya, bekas-bekas. Sampai Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang melihat kali itu menangis dengan Umar Al-Khattab. Lalu berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya melihat ramai pemimpin-pemimpin dunia. Mereka itu hidup dengan kemewahan, kapet yang indah, katil yang indah, istana yang indah. Nanti begini tidur Nabi SAW." Jawapan Nabi kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai Umar, tidakkah kau mengetahui bahawa kita berada di dunia ini ibarat orang yang berhenti dengan perjalanan, orang yang singgah di satu tempat, ibaratnya seseorang kita singgah di tempat, kita malam di tempat di hotel dan sebagainya. Walaupun hotel itu indah, cantik, tapi ketika ini kita tuan-tuan, besok pagi jam 12 kita check out. Kalau kita check out, nanti orang check out kita tuan-tuan, orang kalau keluar dia tutup elektrik dan sebagainya, dia tahu lah untuk mengangkat orang kita bawa keluar, kita didenda dan sebagainya. Maka demikianlah dimaksudkan bila kita lihat ayat Allah SWT itu adalah menunjuk kepada nikmat yang Allah berikan kekayaan itu kepada kamu. Kamu dulu miskin dan Allah kaya kamu. Nikmat kaya dimaksudkan bukan semata-mata kekayaan kebendaan. Ia menunjuk kepada kesenangan hati. Kerana senario radhiyallahu anhu pernah berkata, "Laisa lana kathratul arab," kepada Nabi sallallahu, bukanlah kekayaan itu dinilai pada harta yang bawah, walakin ghina nafs, tapi kekayaan itu adalah menunjuk kepada kekayaan hati. Tapi tidaklah pula di sini maksudnya menghalang kita untuk jadi kaya, tuan-tuan. Jangan salah faham.
Kerana ada seorang sahabat Nabi yang mulia namanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang sangat kaya wibawa, seorang yang sangat hebat dalam perniagaan. Ketika berlaku perang Uhud, Umar Khattab radhiyallahu anhu menghadiahkan separuh daripada harta. Umar kemudian mendengar Nabi tanya kepada Abu Bakar yang berikan keseluruhan hartanya. Bila Nabi tanya kepada Abdurrahman bin Auf, rupanya Abdurrahman bin Auf pun tidak kurang juga, diberi semua hartanya untuk Islam. Subhanallah, subhanallah. Dia berkata kepada Rasulullah, taraktu lahu khairan mimma uti. Saya tinggalkan untuk keluarga saya, wahai Rasulullah, satu yang lebih baik daripada apa yang saya berikan untuk Islam. Saya berikan pada ini untuk Rasulullah. Barulah semua orang faham bahawa Abdurrahman bin Auf juga mewakafkan semua hartanya untuk Islam. Abdurrahman bin Auf kaya tuan. Bila Nabi wafat, Nabi kata akan melakukan kebaikan kepada kamu orang yang baik. Isteri Nabi itu akhirnya bila wafat, Rasulullah melihat Abdurrahman bin Auf yang telah memberi pada mereka biaya, memberi pada mereka pembiayaan, memberi pada mereka bantuan, memberi pada mereka wang yang banyak. Sampai sahabat-sahabat Nabi yang hidup pada mereka semua, Abdurrahman bagi kepada mereka gaji, elang, masuk dengan Osman yang kaya seperti ini juga diberikan harta. Jadi Abdurrahman ini pernah datang lambat sembahyang bersama dengan Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada wahai Abdurrahman, kenapa lambat? Abdurrahman mengatakan, kalau begitu Rasulullah tidak senang saya nak wakafkan semua harta saya untuk Islam. Apa jawapan Nabi? Nabi bersabda kepada Abdurrahman, la ba'sa bil ghina liman ittaqa wa sihhatu khairuna min al-ghina wa tibu nafsin na'im. Maksudnya, tidak ada salahnya kekayaan bagi orang yang beriman macam kau, Abdurrahman. Tetapi bagi orang yang tidak kaya, jangan masuk hati kerana Allah masih bagi nikmat sihat pada diri. Walau bagaimanapun orang itu kaya ke, orang itu miskin ke, dia kena baik hati, baik sangka, membetulkan niatnya ikhlas kerana Allah SWT. Orang kaya berdua kena ikhlas. Orang miskin yang tak ada harta, minta kepada Allah, ya Allah, aku tak ada kekayaan, tapi aku nak buat satu untuk agama Kau. Mudah-mudahan kedudukan sama dengan kaya infak itu maksud hati yang baik. Kemudian fa'mal yatim fala taqhar wa masail fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Dalam kehidupan kita ada orang yang diuji Allah, orang yang meninggal dunia, maka meninggalkan anak-anak yang berada dalam lingkungan umur bawah 18 tahun pun undang-undang kebanyakan negara umat Islam pada hari ini dia berada yatim. Kerana maksud yatim ini dia masih lagi memerlukan kepada sokongan, bantuan, infak kepada ayahnya. Kalau ayah sudah meninggal dunia, maka tentulah anak itu hilang tempat pergantungan. Maka tanggungjawab ini dimainkan oleh orang-orang Islam juga, dimulakan dengan kaum kerabat yang berhampiran. Itu sebab kalau kita tengok faraid, kadang-kadang ada orang dapat faraid, kita pun tak nyangka kenapa dia dapat. Kerana Islam memandang tanggungjawab itu terbeban ke atasnya. Jangan, saya dapat duit, alhamdulillah, alhamdulillah, begitu saja. Tidak, dia ada tanggungjawab. Yang pemberian ada tanggungjawab sebaliknya. Maka kaum kerabat jalankan tanggungjawab ini. Andai kaum kerabat kita dapat, kalau kita dekat tak dapat, masyarakat setempat jalankan tanggungjawab. Jadi tuan-tuan dimulakan sekalian, ini adalah satu ketentuan Allah SWT. Wa masaila fala tanhar, orang yang minta jangan kamu beli. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, nikmat Tuhan kamu hendaklah mensyukuri. Mensyukuri yang dimaksudkan di sini bukanlah kita menunjuk pada orang sehingga mengakibatkan orang lain jadi dengki dan kita. Mungkin ada sedengki orang yang faham demikian. Kita dalam kehidupan kadang-kadang kena sembunyikan. Kerana Nabi sabda ista'inu ala qada'i wa wa'idhikum bil ijma'. Ada perkara-perkara yang kau kena rahsiakan, tak perlu cerita pada orang. Kerana menceritakan pada orang kadang-kadang mengundang masa tidak senang. Orang berniaga ke, orang nak berkahwin ke, bertunang itu hanya sebagai satu tanda. Maka tak perlulah untuk disebarkan seolah macam dah berkahwin pula, tunjuk kat atas pelamin zaman ini, tak betul. Tunang mungkin sebagai tanda ada orang haji. Kemudian dipercepatkan perkahwinannya. Kerana dalam hadis mengatakan Ija'atu man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju ila takunu taf'alun takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Kata Nabi SAW, kalau orang datang meminang anak perempuan kamu, maka kahwin dengan segera. Bila dia beragama, dia berakhlak, dia ada pekerjaya, takutkan dia, jangan takut. Kerana kalau kamu takutkan, dia akan jadi fitnah dan kesusahan yang besar. Jadi tuan-tuan ada perkara yang kita lakukan segera. Tak perlu banyak-banyak takut nanti mengundang sendiri haji pada orang dan sebagainya. Ya, jadi inilah sikit surah Duha. Walaupun waktu duha yang pendek,
tetapi ia penuh dengan keceriaan. Walaupun permulaan malam itu pendek banding malam kesudahannya, tapi ia memberikan kesuburan iman kepada kita, memberikan kelegaan kepada hati kita, salam motivasi kepada baginda. Walaupun cengkaman, penindasan, kezaliman itu berlaku ke atas baginda, tetapi rahmat Allah tetap hadir bagi orang yang menjadi hubungan dengannya. Sekian dari saya Tuan, kita berdiri hari sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat, tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita menyambung lagi kuliah tadabbur kita, dan pada kali ini kita berada pada surah Al-Asharh yang juga dipanggil dengan nama surah Al-Nashrah dan dipanggil juga dengan nama surah Al-Insyirah. Jadi surah-surah Al-Quran ni ada berbagai-bagai nama sebenarnya untuk satu surah. Jadi firman Allah Taala dalam surah ini, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad, dan kami juga telah menurunkan bebanmu daripadamu yang memberatkan belakangmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sekali lagi tegaskan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka bila engkau telah selesai satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah tempat engkau berharap. Surah Asy-Syarh ini
Begitu juga surah Ad-Duha yang telah kita bincangkan sebelum ini merujuk kepada kasih sayang Allah SWT untuk Nabi-Nya Muhammad SAW. Ini merupakan pemberitahuan berita gembira kepada baginda sebagai satu motivasi. Andai kita lihat dalam surah Ad-Duha yang lalu yang mengisahkan tentang nikmat-nikmat yang bersifat madiyah kepada Nabi kita SAW, sekarang dalam surah Ad-Duha Syarhu ini adalah merujuk kepada nikmat-nikmat bersifat maknawiyah untuk Rasulullah SAW. Dan surah ini punya kaitan dengan peristiwa yang berlaku pembedahan dada Nabi SAW ketika Nabi masih kecil, ketika berada di rumah Halimah Sa'diyah. Semua kita mengetahui bahawa baginda Rasulullah SAW telah pun dibesarkan di keluarga, dalam keluarga Halimah Sa'diyah yang tiba-tiba pada satu petang adik-beradik sesuanya itu kembali kepada ayah mereka dalam keadaan takut. Mereka beritahu kepada ibu bahawa adik Muhammad ditangkap oleh dua orang lelaki yang tegak dibaringkan, dilakukan satu pada dadanya. Ayah ibu itu berkejaran mendapatkan Rasulullah SAW. Muhammad yang masih kecil ini melihat tidak ada apa yang berlaku, cuma Rasulullah SAW dalam keadaan pucat. Ini kali pertama berlaku pembedahan dada baginda oleh Jibril dan juga Mikail untuk membersihkan kekotoran mazmumah daripada baginda SAW. Kemudian sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku lagi sekali pembersihan itu. Ini mengisyaratkan kepada kita kepentingan untuk adanya tazkiyatun nufus, tuan-tuan, yang dipanggil dalam ilmu akhlak sebagai ilmu tasawuf. Tujuannya adalah untuk membersihkan hati kita daripada segala kekotoran, hadran, mazmumah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi dalam ayat ini menceritakan satu kelebihan buat Nabi kita yang Allah beri kelapangan hati, ketenangan fikiran. Tak adalah nikmat lebih hebat daripada nikmat diberi ketenangan, kelapangan hati, tuan-tuan, dalam kehidupan. Kalau orang ini diberikan harta dunia, jadi raja paling kaya di dunia sekalipun, dengan harta melimpah ruah sekalipun, tapi hatinya susah, tentulah kehidupannya jadi payah. Walaupun segenap harta dunia berada dilonggokkan di hadapannya. Sebab Imam Syafi'i berkata, "Idza ma kunta dza qalbin kanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Kalaulah engkau ini memiliki hati yang qanaah, kata Imam Syafi'i, maka engkau dan orang yang paling kaya di dunia ini sama saja. Fa anta wa malikud dunya sawa. Ini orang yang Allah beri kelapangan hati padanya, ketenangan. Berarti apa sahaja yang diberikan oleh Allah itu dah mencukupi. Tak perlu dia risau, tak perlu dia kecewa, tak perlu dia hampa. Jadi Allah berikan kepada Nabi kita satu berita gembira, kami melapangkan bagimu dadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami meringankan beban yang ada di belakangmu. Kami menurunkan beban daripada belakangmu. Alladhi anqadha dhahrak, yang membebankan di belakangmu. Wa rafa'naka laka zikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, nama Nabi disebut bersama-sama dengan nama Allah dalam azan. Nama Nabi disebut bersama-sama dengan nama Allah dalam syahadat tasyahud akhir, tahiyat awal, tahiyat akhir. Jadi tujuannya adalah untuk meninggikan kedudukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian, kita dapati Nabi adalah setawaduk manusia. Nabi pernah bersabda kepada para sahabat, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam." Janganlah kamu puja dan dewa-dewakan aku melampau-lampau sebagaimana orang Yahudi, orang Nasara memuji-muja, mendewa-dewakan Isa bin Maryam. Tawaduknya Nabi kita SAW. Satu ketika datang seorang lelaki kepada Nabi dalam keadaan ketakutan, takut. Maka Nabi telah bersabda kepada dia, "Tenang, hawin alaik, tenang dirimu. Aku adalah seorang manusia yang ibu aku pun duduk di sini dulu makan daun-daun kering, kayu-kayu yang ada di sini. Ibu aku merupakan manusia biasa." Nabi tidak mahu diagung-agungkan, dimuliakan sallallahu alaihi wasallam. Jadi berarti pujian yang Allah berikan kepada Nabi ini, kata para ulama, contohnya Qadhi Iyad dalam kitabnya Syifa menjelaskan bahawa sebutan nama Rasulullah itu ditinggikan oleh Allah dalam sembahyang kita, dibaca bersama dengan namanya dalam azan, dalam syahadah, maka diungkapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila datang kaum Yahudi berkata kepada Nabi, "Wahai Muhammad, kami beriman dengan semua Nabi-Nabi, tapi tidak kepada engkau wahai Muhammad." Lalu Allah turunkan ayat, beriman kepada Allah mesti diikuti dengan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu cintakan Allah, maka ikutlah aku. Allah menurunkan ayat bagi membetulkan fahaman yang mengatakan cukuplah dengan Nabi-Nabi terdahulu, kerana itu sudah madai mengajar kita tentang cara ibadah kepada Allah. Maka tidak perlu kepada Muhammad, Allah membetulkan kenyataan mereka. Jadi tuan-tuan, fa inna ma'al usri yusra, dalam kesusahan tentu ada kesenangan. Dalam kesulitan pasti akan ada kesenangan. Bila kita perhatikan dalam hidup ini, walau sukar macam mana sekalipun, susah macam mana sekalipun, sebenarnya ada rahmat Allah di situ.
Sebab itu kalau kita perhatikan ayat-ayat tentang musibah ni, Allah sebut ta'ifun minal azab, massakum, Allah sebut sentuh. Maknanya ujian dalam hidup ini diibarat sentuhan saja, tuan-tuan. Bagaimana sentuhan? Kita nak menyalakan gosok baju, iron kan, kita nak rasa panas ke belum? Kita rasa sikit pada tapaknya itu. Kalau kita nak buka muka surat pakai sukar, kita pun sikit ambil air pada lidah kita dan membuka muka surat, sikit, sentuhan sikit. Maka setiap azab yang ada dalam hidup ini digambarkan oleh Allah massa. Maknanya semua kesusahan itu dia ibarat sentuhan sedikit sahaja daripada kesusahan untuk mereka ingat kepada Allah SWT. Jadi andai macam mana susah sekalipun seorang itu, dia takkan susah selama 80 tahun. Andai susahnya selama 40 tahun, dia takkan susah sampai 100 tahun. Dia waktu, ada skala waktu untuk kesusahan itu, dia terbatas sebenarnya, nak dibandingkan dengan nikmat di akhirat. Jika dia bersabar, nikmat akhirat itu jauh lebih hebat daripada nikmat dunia yang diidam-idamkan ramai orang. Jadi dalam ayat ini Allah mengatakan innamal usri yusra 2 kali. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan al-usr itu maknanya kesusahan. Al-usr dia spesifik, dia ada alif lam di hadapan, jadi ma'rifah. Sedangkan yusran itu merujuk kepada yusr. Kesusahan itu merujuk kepada al-usr. Kemudahan merujuk kepada yusrun. Jadi yusran ataupun yusrun ataupun yusrin ini baris di belakang itu ditentukan dengan satu yang datang sebelumnya. Yusrun ke, yusran ke, yusrin ke. Kemudahan itu disebut oleh Allah dengan nakira yang merujuk kepada banyaknya peluang untuk dapat kemudahan tanpa ada batas. Tetapi perkataan al-usr itu telah ditahdidkan oleh Allah dengan ada alif lam, bagi merujuk bahawa kesusahan itu hanya sekali saja. Kan itu dalam kata-kata para ulama mentafsirkan ini, lan yaghlib yusrun al-usru yusraini. Allah tidak akan membiarkan kesalahan itu ataupun kekurangan ataupun musibah kesusahan itu akan mengalahkan kemudahan, kebahagiaan yang masih banyak peluang untuk mendapatkannya. Fa idza faragta fansab, apabila kamu selesai daripada satu kerja, maka bangunlah untuk melakukan yang berikutnya. Ayat ini kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar seorang yang cergas, seorang yang bawa, seorang yang karismatik. Sayyidina Umar ni setiap kali melakukan satu benda, bila selesai baginda akan segera melakukan yang berikutnya dengan berpadukan kepada ayat ini. Maknanya dalam hidup, tuan-tuan, jangan mudah penat. Dah buat satu benda, teruskan buat yang berikutnya. Jangan tunggu-tunggu, kerana langit tidak akan menurunkan hujan emas buat kita, bumi tidak akan keluarkan emas perak untuk kita. Kita mesti bekerja. Dalam ayat ini menjadi pedoman kepada ramai para ulama, ramai para sahabat, para salafus salih, iaitu mereka bila selesai membuat satu kerja, mereka bangkit untuk melakukan yang berikutnya. Kerana fa idza faragta fansab, kamu selesai, bangunlah buat kerja yang berikutnya. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu hendaklah engkau berharap. Tuan-tuan, surah Asy-Syarh ataupun Al-Insyirah ataupun Al-Nasrah ini merupakan surah yang beri berita kegembiraan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai kesukaran, berbagai penindasan, kezaliman yang dilakukan oleh kaum musyrikun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi turun surah ini untuk berikan ketenangan, kebahagiaan, keseronokan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah para ulama, contohnya seperti disebut oleh Al-Imam As-Sawi dalam Hafidh Sawi, bahawa surah ini mengandungi begitu banyak azimat rahmat daripada Allah Taala. Andai seseorang daripada anak itu contohnya digagap, ya, mereka menasihatkan supaya kita mengambil sebarang cairan yang boleh diminum. Contohnya macam air apa? Bunga apa dipanggil? Bunga ros. Ma'war, ya, air bunga ros ini ataupun bunga mawar kita yang boleh diminum, atau apa saja minuman yang boleh diminum, mungkin patinya. Ambil, tulis surah Al-Nasrah ini dengan lidi ataupun kayu yang bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Nasrah laka sadrak, tulis pada dulang. Ya, kalau di Pakistan kita lihat ada setengah dulang daripada tembaga itu dibuat, dalamnya mengandungi ayat-ayat Quran. Mungkin ini hikmah di sebaliknya, seperti yang dilakukan oleh sebagian ulama sebagai satu petua. Mana tuan-tuan? Ditulis dengan kayu yang bersih ini tadi, surah Al-Nasrah sampai sempurna. Al-Nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, tulis dengan sempurna di atas permukaan dulang yang bersih. Kemudian siramkan air yang putih, air putih yang bersih ataupun air zam-zam dalam dulang tersebut. Kumpulkan airnya, bagilah minum anak ataupun sesiapa saja yang gagap. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, orang yang mungkin autism,
Mungkin orang ini gagap, mungkin orang ini tak boleh bercakap dengan lancar, orang ni gemuruh, orang ni nak pergi interview kerja, mungkin orang ni nak menghadapi pemeriksaan penting, maka bagi dia minum air seperti ini tuan-tuan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keyakinan sebagai satu usaha, kerana ia merupakan ayat Allah SWT dikatakan di fatwa oleh kebanyakan para ulama jumhur. Tak ada salahnya pun untuk kita seperti disebut oleh Imam An-Nawawi sekalipun dalam Al-Azkar, dan itu juga dalam kitabnya Tibyan, kebenaran untuk kita melarutkan tulisan daripada Quran itu untuk diminum. Mudah-mudahan mendapat keberkatan daripada surah yang turunkan oleh Allah SWT kepada Nabi kita SAW ini, yang memberikan kepada baginda kelegaan, kelapangan hati, ketenangan fikiran, kegembiraan, mengalami tekanan-tekanan yang dikenakan oleh kaum musyrikun kepada Nabi kita SAW. Jadi surah ini saya sebut di awal-awal tadi punya kaitan dengan peristiwa pembersihan hati Nabi kita SAW. Ini merupakan satu perkara yang penting dalam hidup untuk membersihkan hati. Membersihkan hati ini berlaku dengan banyak cara tuan-tuan, seperti dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Dawaul qalbi khamsun, kata-kata daripada Yahya bin Mu'az ataupun Ibrahim Khawas. Membersihkan hati itu terletak pada 5 perkara. Kerana surah ini tadi turun untuk lapangkan hati Nabi, kita tidak punya kesempatan untuk dibersihkan hati macam Rasulullah mengalaminya sewaktu kanak-kanak dan sewaktu sebelum Isra Mi'raj. Tapi kita punya peluang untuk membersihkan hati dengan kaedah-kaedah yang disebut oleh para salafus salih ini. Yang pertama sekali, untuk bersihkan hati kena membaca Quran dengan tadabbur. Qiraatul Quran bit tadabbur. Bacalah Quran dengan tadabbur. Tadabbur ni berarti penghayatan yang berkualiti. Kita berusaha untuk membaca terjemahan Quran, berusaha untuk belajar bahasa Arab, berusaha untuk belajar daripada orang yang memahami bahasa Arab, barulah ada tazawuk. Tazawuk ni berarti apa tuan-tuan? Tazawuk ni satu penghayatan yang menyebabkan kita seserasi Quran itu dengan kita. Turun surah Al-Masyah ni untuk Nabi, tapi kita rasa kita pun akan mendapat kelapangan hati, ketenangan fikiran ada kita mengamalkannya, contohnya. Jadi tuan-tuan yang mulia sekalian, yang kedua kata para ulama, dari sudut pembersihan hati berlaku dengan sebab qiyamul lail. Rajin-rajinlah qiyamul lail tuan-tuan ni. Kita dah hampir masuk ke bulan Syaban, lepas tu bulan Ramadan. Bulan penyaksian ibadah kita, tarawih kita dan sebagainya. Mudah-mudahan tahun ni wabak dapat diangkat dengan segera. Allah mengangkatnya daripada kita dengan segera. Kita boleh kembali sembahyang tarawih beramai-ramai menghidupkan Ramadan ini tuan-tuan yang Allah tidak kasih orang sekalian. Ini perkara kedua. Satu tadi baca Quran yang tadabbur. Yang kedua, hendaklah kita rajin-rajin bangun malam, tahajud. Paling kurang pun 2 rakaat, campur dengan witir 3 rakaat tuan-tuan. Kerana Allah firman dalam surah Al-Isra, wa minal ladzi fatahajjat bihi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebahagian daripada malam bangkitlah untuk bertahajud, semoga Allah akan membangkitkan kamu di tempat yang mulia. Kata para ulama, tempat yang mulia itu terletak ke akhirat, terletak kat dunia. Ke akhirat itu syurga, kat dunia kemudahan dalam kehidupan. Mungkin seorang itu susah nak pangkat, dengan qiyamul lail Allah beri kepadanya tempat untuk dia mendapat pangkat yang lebih baik. Mungkin seorang itu belum memiliki jodoh, dengan sebab qiyamul lail menyebabkan wajahnya bercahaya, Allah beri kepadanya sehingga mudah untuk dia berkahwin. Ini sebagai contohnya keyakinan kita terhadap qiyamul lail, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Nombor 3, dalam pesan Yahya bin Mu'az ataupun Ibrahim Khawas disebut oleh Imam Al-Ghazali dan Ihya Ulumuddin ni adalah dengan banyakkan istighfar tuan-tuan. Sekurang-kurang istighfar lah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Siapkan tasbih dalam kereta. Ada tasbih, apa tasbih elektronik ini, boleh tekan-tekan. Ada yang biji-biji seperti itu, biji tasbih mudah untuk kita ingat. Sekurang-kurangnya sehari 100 kali istighfar tuan-tuan ni. Kerana istighfar ni membersihkan hati. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Likulli hammin farajan wa likulli dhiqin makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadis dari Abu Daud. Siapa yang rajin istighfar, Allah akan keluarkan daripada kedukaan, Allah beri padanya pelepasan, Allah beri kepadanya rezeki sumber yang tak dijangka-jangka. Kalau Nabi beristighfar satu hari 100 kali, kita yang punya dosa berganda-ganda ni paling kurang pun 1000 kali lah tuan-tuan Tak lama pun. Ambil tasbih tu ucap. Sebenarnya 100 kali, 1000 kali tak lama pun, tak sampai pun setengah jam tuan-tuan. Dalam kereta kita ketika berjalan pulang, dan sampai dengar Quran, kita ucap istighfar. Ini ketiga. Yang keempat, kata para ulama, untuk bersihkan hati sesuai dengan surah Asy-Syamsu, surah yang Allah beri kelapangan hati kepada Nabi, kita kena usahakan kerana kita bukannya Nabi. Surah menjadi panduan kepada kita. Yang keempat, hendaklah kita kurangkan makan. Makanlah secara sederhana. Kalau dapat puasa sunat,
hari-hari putih, hari Isnin Khamis sangat baik. Nabi berpuasa pada kebanyakan hari dalam bulan Syaban sebelum menuju ke penghujungnya. Maka kita cuba amalkan. Yang terakhir saya tuan-tuan, yang kelima, untuk bersihkan hati, hendaklah kita ni sentiasa berkawan dengan orang-orang yang saleh. Mujalasatus salihin, berkawan dengan orang saleh. Orang saleh tak seperti ustaz. Kadang-kadang pilot yang saleh ramai, ustaz yang saleh ramai, polis yang saleh pun ada, tentera yang saleh pun ada, imam yang saleh masya-Allah ramai, jiran yang saleh masya-Allah ramai. Maka menyahut ayat-ayat yang mulia ini menceritakan tentang kehebatan Nabi kita, bagaimana Allah meninggikan motivasi Nabi kita ketika mengalami tekanan-tekanan. Surah ni kata para ulama boleh kita amalkan ketika hati kita gundah gulana, hati kita sempit, hati kita merasa bimbang tanpa sebab. Dan kepada orang yang ada penyakit gagak seperti yang saya gambarkan tadi, ada amalan para ulama boleh kita amalkan sebagai satu petua. Mudah-mudahan padanya ada keberkatan yang saya dah sebutkan tadi, bagaimana hati boleh menjadi tenang, hati menjadi lapang. Kita baca Quran dengan tadabbur, qiyamul lail, istighfar sekurang-kurangnya sehari 100 kali. Makanlah saja bersederhana, kerana makan yang banyak itulah ta'kulu katsiran fatashrabu katsiran fatanamu katsiran fatakhsiru katsiran. Fatakhsaru katsiran. Jangan makan banyak, nanti makan banyak, minum banyak. Minum banyak, tidur banyak. Tidur banyak, rugi banyak. Maka cara untuk mengatasi hati yang kotor, tadabbur Quran, qiyamul lail. Lagi rajin-rajin puasa sunat, kurangkan makan. Lagi banyakkan istighfar, terutama istighfar ni pada waktu sebelum subuh. Kalau tuan-tuan baca surah Yusuf, bagaimana Allah menceritakan Nabi Yaqub selepas mengetahui kesalahan anak-anaknya itu, anak-anaknya minta ampun, minta maaf kepadanya kerana mereka lah yang telah menolak Yusuf ke dalam perigi buta dengan niat untuk membunuhnya. Maka bila mereka tahu Yusuf sudah jadi orang besar di Mesir, mereka datang minta ampun kepada Yusuf. Yusuf AS telah menjadi orang penting. Maka Nabi Yaqub mengetahui perkara yang berlaku kepada anaknya itu. Mereka semua minta maaf kepada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub berkata, "Sa'astaghfirullakum Rabbi." Aku akan minta ampun kepada Allah untuk kamu kelak. Kenapa katanya kelak? Kelak dimaksudkan waktu tahajud, waktu malam, waktu sahur. Kerana waktu itu waktu paling mujarab, mustajab untuk istighfar kepada Allah bagi tujuan kebersihan hati dan minta keampunan ini tadi. Dan kemudian yang terakhir sekali dalam peringatan oleh para ulama salafus salih ini, macam Yahya bin Mu'az, macam Ibrahim Khawas, kata mereka adalah dengan berkawan dengan orang-orang yang saleh. Jadi hidup ni tuan-tuan, carilah teman-teman yang saleh. Kerana orang saleh ini akan menyebabkan hati kita bersih. Kita duduk dengan dia, tengok dia baca Quran, duduk dengan dia cerita perkara-perkara manusia, dia kata jangan ceritalah ini merupakan aib manusia, jangan cerita. Dia mengingatkan kita, fulan tak makan mak dia puasa sunat. Maka semua menjadi dorongan kepada kita ke arah melakukan amal saleh. Itu sebab Nabi SAW sabda, bagaimana duduk dengan mathalul jari saleh kama kahamil misk. Nabi bersabda bahawa perumpamaan orang saleh itu seperti pemilik kasturi, penjual kasturi. Kalau kau tak membelinya pun, dicoret sikit pada bajumu, bau harum itu timbul. Dan perumpamaan kawan menjadi sesuatu orang yang jahat adalah seperti orang yang menyalakan api, membakar unggun api, macam orang membakar arang. Zaman sekarang sebut macam orang yang rokok lah contohnya. Maaf, isap rokok. Kerana dalam hadis itu mengatakan bahawa duduk dengan orang seperti itu akan menyebabkan bau asapnya kena pada kamu. Nanti kamu balik, isteri kamu bertanya, abang isap rokok ke? Tak. Duduk kau isap rokok tadi hari, baju pun bau rokok. Jadi perumpamaan orang salih ini adalah orang macam penjual minyak wangi, kasturi pula tu. Manakala orang yang jahat adalah seperti orang yang menyalakan api, membakar kayu api yang busuk, membakar sampah yang busuk, sehingga boleh mengakibatkan kita terpalit bau busuk itu. Jadi tuan-tuan, ini 5 perkara yang akan menyebabkan kebersihan hati seperti yang disebut oleh para salafus salih. Berpadukan kepada surah Asy-Syarh ini, hati menjadi lapang, hati menjadi tenang. Hati itu adalah pokok kehidupan kita sebenarnya. Kalau hati itu senang, kehidupan membahagia. Tapi kalau hati itu kusut, rumah yang besar pun tidak dapat menampungnya, harta yang banyak pun tidak dapat menyenangkannya. Kerana hati itu tersangkut dengan berbagai-bagai perkara yang mengakibatkan kebahagiaan yang sudah luput, sudah hilang. Itu sebab antara doa Nabi SAW yang paling banyak Nabi ungkapkan, Allahumma musarrifal qulub, sarif qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, Allahumma muqallibal qulub, sarif qalbi ala ta'atik. Wahai Tuhan yang bolak-balikkan hati, tetapkan hati dalam agamamu. Wahai Tuhan bolak-balikkan hati, tetapkan hati dalam ketaatan kepadamu.
Seperti diriwayatkan oleh Imam Bukhari, apa yang dikatakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika Nabi SAW dilihat sentiasa mengamalkan doa itu. Dan satu lagi doa tuan, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Wahai Tuhan, aku mohon padamu hati yang bahagia, jiwa yang tenang, beriman dengan pertemuan denganmu. Tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik, redha dengan pemberianmu. Wa taqna'u bi'ata'ik, dan qanaah terhadap apa yang engkau berikan. Dengan qanaah ni hati ni lapang, jiwa menjadi tenang, macam Rasulullah SAW yang Allah berikan kepada baginda. Walaupun kehidupan baginda satu hari puasa, satu hari berbuka, maknanya susah hidup Nabi. Tentang Jibril AS menawarkan kepada Nabi untuk menukarkan gunung-gunung yang terdapat di Mekah itu menjadi emas. Bayangkan betapa kayanya Nabi. Dengan kekayaan boleh buat macam-macam benda, bukan? Macam-macam projek boleh buat, tapi semua ditolak oleh Nabi. Dengan sabdanya sallallahu alaihi wasallam, aku rida, aku pilih untuk hidup seperti ini. Satu hari ada makanan, aku berbuka. Hari berikutnya tak ada makanan, aku berpuasa. Hari aku berbuka itu, aku bersyukur pada Tuhanku. Hari aku tiada makanan itu, aku bersabar di atas kesan hidup. Tengok Nabi kita SAW, betapa qanaahnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan perkara ini dapat beri kepada kita satu pengetahuan, kefahaman, tadabbur surah ini dapat kita lakukan. Sekian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.